الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sentiasa mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita, maka tidak akan pernah sepadan dan tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengisi ruangan i'tikaf selepas zuhur pada hari ini, marilah sama-sama kita renungkan beberapa perkara mengenai urusan agama kita, terutamanya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan sabar dan mendirikan salat. Setengah ahli tafsir mentafsirkan sabar di situ adalah puasa. Bukan bererti sabar hakiki, tetapi bererti berpuasa. Dengan maksud orang yang berpuasa dan mendirikan solat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang berharga pada bulan Ramadan, kita menekuni keduanya ini, iaitu kita menekuni ibadah puasa pada siang hari, dan kita juga bangun pada malam hari untuk mendirikan solat. Jadi dua perkara besar ini, puasa dan solat, kita himpunkan dan kita tekuni pada bulan ini. Tetapi kadang-kadang terasa berat ibadah puasa ini, dan terkadang rasa berat untuk semayang malam, terawih lah, kita kata dah usah capur lagi lah, dah usah capur lagi apa, dah usah capur lagi tahajudnya, dah usah capur lagi witirnya, tasbihnya, kita kata terawih saja dah orok dah. Terkadang mari begitu. Nah, bukan kata orang lain, hok cakap ni pun kadang-kadang gitu juga. Dah masa lemah saja, dah orok tubuh puasa, malam dah orok nak bangun terawih, ataupun kalau bangun pun sekodoh-kodoh saja. Jadi di sini kita berkongsi sedikit perkara mengenai rahsia yang terkandung di sebalik ibadah. Kalau orang pandai bersilat, apabila dia bertemu dengan musuh, bukan masa tu dia belajar silat. Dia belajar silat di luar daripada apa yang berlaku tadilah. Kalau orang kacau dia ke, orang ajak bergaduh ke, bukan masa tu dia belajar silat. Dia belajar silat di luar keadaan itu, sebelum itu. Begitu juga dengan solat. Kata bekas mufti Mesir Syekh Ali Jumaah, khusyuk di dalam solat, untuk mendapatkan khusyuk dalam solat, iaitu banyaknya berzikir di luar solat. Untuk mencapai khusyuk dalam solat, bukan ketika solat mulanya khusyuk, tapi ia yang telah dilatih di luar solat. Begitu juga dengan ibadah puasa kita dan qiyamul lail kita, ada sesuatu yang menyebabkan ianya berat. Kata ulama tasawuf, yang beratkan puasa kita dan qiyamul lail kita adalah keinginan nafsu kita, duniawi yang ada dalam kita. Di sana ada dua dunia.
Yang pertama, dunia yang kita ada dalam dia. Maka dunia ini dipuji kerana ia merupakan mazra'atul akhirah, iaitu tempat kita bercocok tanam, membawa bekal ke akhirat. Ini dunia yang kita ada pada dia, kita ada dalam dia. Yang kedua, dunia yang ada dalam kita. Yang inilah dunia yang dikeji. Jadi istilah dunia, kadang-kadang orang tak faham ilmu tasawuf, dia kata orang tasawuf tolak dunia. Dalam ilmu tasawuf tu ada dua dunia. Dunia yang kita ada pada dia, itu mazra'atul akhirah, itu tempat kita bercocok tanam, Allah beri peluang kita buat bekal ke akhirat. Tapi dunia yang ada dalam kita, ini yang dipanggil sebagai duniawi. Jadi inilah yang memberatkan ibadat kita, sama ada puasa kita ataupun qiyamul lail kita. Terbukti pada zaman Rasulullah terkadang sering bertanya kepada sahabat natijah yang diperolehi pada waktu subuh. Satu pagi Rasulullah bertanya kepada Harithah ibn Malik, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kamu berpagi ataupun bagaimana kamu bangun pada pagi ini wahai Harithah? Kata Harithah ibn Malik, "Asbahtu mu'minan haqqan." Aku bangun pagi ini, aku berpagi pagi ini sebagai mukmin yang benar-benar mukmin. Lalu Rasulullah meminta bukti perkataan dia tadi. Likulli syai' haqiqah wa ma haqiqatu 'ala dzalik. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Mana hakikat daripada perkataanmu? Kata Harithah, "Azafatun nafsi 'anid dunya. Ashartu laili wa azma'tu nahari." Aku telah buang dunia dalam dadaku, dalam diriku. Aku telah bersihkan keinginan duniaku daripada kehendakku sendiri. Aku telah buang keinginan nafsuku dalam diri. Ashartu laili wa azma'tu nahari. Malang aku sungguh kerah mata. Ashar ni tak boleh tidur. Asal dia Sahrul uyun, mana kerah mata. Malang, pada waktu malam aku tak boleh tidur. Sebab apa tak boleh tidur? Qiyamul lail. Wa azma'tu nahari, dan siangku sangat dahaga. Dan dahaga apa? Dahaga kerana berpuasa. Jadi ternyata keringanan atau dorongan untuk berpuasa pada siang hari dan qiyamul lail pada malam hari itu ialah dengan membuang khawatir, membuang lintasan-lintasan syahwat, lintasan-lintasan nafsu. Saya pun cerita ni bukan siapa ni, kita cerita ilmu. Kita pun banyak lagi lintasan. Nak orang muda banyak lagi terlintah nak tu, terlintah nak ni. Kita cakap ni dari segi ilmu lah, bukan saya sebut ni saya siapa. Tapi untuk perkongsian, mudah-mudahan kita pakak-pakak. Saya pun tak siapa tahap tu lah, tapi pucanya kita tahu. Pucanya kita tahu. Dalam ilmu kerohanian, walaupun kita belum sampai pada tahapnya, tapi kita telah melihat jejak-jejaknya, itu sudah satu tanda kebaikan. Disebut dalam bahasa Parsi nazar barqadam, melihat pada telapak kaki orang-orang yang terdahulu susung. Kita tak sampai lagi pun, tapi kita faham itu perjalanannya, sudah banyak buat kebaikan kepada kita. Jadi untuk meringankan ibadah puasa kita dan bangun malam, ternyata apa yang harus kita buang dalam, kita mesti buang dalam diri kita adalah keinginan duniawi. Keinginan duniawi, bukannya dunia. Kalau kita ditakdirkan sebagai jutawan, bukan kita kena beri harta kita kepada orang semua sekali, tetapi tidak simpan ke hakikat harta tadi. Ada orang dia ada harta, dia rasa selamat, dia rasa secure, dia boleh buat itu, buat ini. Itu dia bergantung kepada harta. Tapi hakikatnya, walaupun dia ada harta banyak, tidak bergantung dia pada hartanya, tapi bergantung kepada Tuhan, kepada hartanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersihkan keinginan, ternyata ibadah kita semakin ringan. Itulah, puasa ni berat. Puasa dan semayang ni berat. Puasa memang berat lah, sebab kita seharian, sebelah bulan kita makan minum, tiba-tiba bulan ni kita berpuasa.
tanpa keimanan kita boleh tipu diri kita sendiri, kita boleh tipu orang lain. Tapi kerana iman kita sanggup menahan diri. Untuk kenapa? Kerana kita yakin dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pada malam hari, walaupun dengan lepas buka, ngatuk mata tak cukup tidur, kita terbang bangun untuk tarawih, untuk melakukan ibadat malam. Jadi siang dan malam kita hidupkan pada bulan puasa ini. Kenapa? Kerana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa keyakinan itu kita tidak dapat menggerakkan diri kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekadar sikit untuk perbahasan tentang sembahyang sunat tarawih. Saya menerima beberapa persoalan, akhirnya kita berkongsi balik. Yang pertama tentang rakaat sembahyang sunat tarawih. Jumhur ulama ahli fiqh menyebut bahawa bilangan rakaat solat tarawih itu adalah 20, mengikut apa yang telah difatwakan atau diijtihadkan oleh Sayyidina Umar. 20 rakaat. Tetapi perbahasan mengenai pahala berbeza daripada perbahasan rakaat. Setengah ulama menyebut bahawa tidak akan dapat pahala orang yang melakukan, yakni pahala tarawih, tidak akan mendapat pahala qiyam tarawih pada malam bulan Ramadan, melainkan orang yang mendirikan 20 rakaat baru dapat pahala tarawih. Itu sebahagian pandangan ulama lah. Sebab apa? Sebab perkataan tarawih itu berarti banyak kali. Tarwih makna sekali rehat. Sekali rehat ialah 4 rakaat. Tarwih 8 rakaat tarwihan, 2 kali rehat. Dalam bahasa Arab tarawih maksud dia 3 kali rehat paling kurang baru tarawih. Kalau 2 kali rehat jadi tarwihan. Kalau 1 kali rehat tarwih. Jadi ulama menyebut bahawa oleh kerana tarawih itu lebih daripada 12 kali, tapi yang sabit daripada perbuatan Sayyidina Umar itu 20 rakaat. Tetapi yang muktamad disebut oleh Imam Ahdal dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, bahawa mengikut seorang ulama mazhab Syafi'i Mesir iaitu Ibn Hajar, mengatakan pandangan yang muktamad, iaitu pandangan yang putus, yang jelas, bahawa dapat pahala orang yang mendirikan solat tarawih kurang daripada 20 rakaat. Jadi untuk ambil jalan tengah, masjid-masjid, surau-surau, imam lakukanlah, jalankanlah 20 rakaat untuk ambil syiar daripada apa yang disepakati oleh ulama. Tetapi bagi yang tidak berkemampuan ataupun mempunyai kesempitan waktu, janganlah tinggal terus sebab kata 20 je, kalau kurang 20 tak sah. Pakailah pandangan Ibn Hajar bahawa yang muktamad, pandangan yang diiktimadkan, yang dipegang adalah kurang dari 20 juga diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah tujuan saya menyebut begini mengurangkan semangat untuk beribadah pada bulan Ramadan, tapi kita takut ada kelompangan ataupun cara berfikir yang salah. Kalau buat 8 tak boleh pahala, tak mari terus tarawih. Nak buat 20 tak gerak. Buat 8 tak boleh pahala, tak mari terus tarawih. Nah, orang kita ni gitu. Tak mari terus tarawih. Ini satu perkongsian lah. Nak cerita je. Nak cerita bukan untuk panduan, nak cerita. Satu ketika sebahagian ulama menyebut sama hukum isap rokok dengan isap ganja. Satu ketika. Lalu berlaku implikasi daripada hukum tadi. Orang-orang muda tidak lagi isap rokok, tapi mereka isap ganja. Sebab apa? Sebab ada pandangan ulama sebut sama dosa dia. Lalu dikemukakan pandangan tadi, dibawa ke Fatani. Seorang ulama Fatani, Syekh Fadil itu, ayah dia sebut, orang panggil tu ayah dia. Dia kata beza. Jangan samakan
dosa dengan dosa sama saja. Bukan gitu, dari segi dosa memang sama saja. Itu dosa kita kepada Allah. Tetapi tahap tadi. Begitu juga dengan pemberian pahala dari segi solat tarawih. Kalau kita pegang pandangan 20 saja, bawah pada 20 tak boleh pahala, maka ditakuti orang-orang yang tidak ada semangat ibadah, dia nak buat lapang saja, dia tak boleh pahala, dia dak mari terus. Dia dak mari terus. Surah-surah pun tak ada orang. Nah, macam orang kata semayang tarawih di Marang lah. Nah, malam pertama tu Rendang. Mayang di Rendang penuh orang. Rendang pokok. Nah, 10 akhir, 10 pertengahan semayang di 10 orang je ada. Nah. Jadi malam 10 akhir tu Ru 2. Semayang di Ru 2. Tok Imam ke Tok Bilal je ada. Nah, jangan jadi macam tu. Nah, kita kadang-kadang terbalik. Orang Arab 10 akhir itulah mereka memenuhi masjid. Tapi kita 10 akhir tu semakin kurang. Kalau malam 27, saya tengok beberapa negara Arab selain pada Mekah, Madinah memang besar lah. Mesir juga pengalaman kita di sana. Memang malam 27 tu penuh, jalan pun dah nak lalu. Orang semayang sampai atas jalan. Nah, 10 akhir memang penuh. Itu semangat orang Arab. 10 awal, 10 tengah ni awak dah tahu 10 akhir tu penuh dia turun. Jadi kita terbalik. 10 awal tu penuh, 10 tengah kurang, 10 akhir ramai. Tapi ramai pergi beli daripada pergi terawih. Nah, orang puang tengah buat kuih, berapa dah buat terawih, tak rok, tapi takkan tengah kepuk telur, tak rok terawih, tak buat kuih gagah. Gitu. Jadi bolehlah cuba ubah budaya kita. Budaya tu pun bukanlah perkara yang baik. Mulalah kita ubah, maknanya kita tekan 10 akhir tadi. Nah, 10 akhir ni bermula pada 10 akhir genap ataupun ganjil. Daripada mana? Kalau Ramadan 29, maka mula 10 akhir adalah malam ke-20. Malam ke-20 dia panggil 10 akhir. Kalau Ramadan tahun tu 30, maka 10 akhir bermula pada malam 21. Jadi kita jangan lalalah peluru nabur. Bila dah tu Qadar Ustaz, tak apa, tembak peluru nabur je kena lah. Nah, 10-10 tu tembak belaka, kenalah. Nah, kalau kita main sport-sport ni tak masuk biasa lah soalan, habis cerita dah, tembak belaka. Tapi walaupun begitu ada panduan. Imam Al-Ghazali ada sipilnya tersendiri dan beberapa ulama lain pun ada menceritakan tentang itu qada. Tapi yang masyhur apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, bila puasa start pada hari Isnin, kebanyakannya Lailatul Qadar bermula pada malam 21. Tapi kalau ikut apa yang dibawa riwayat daripada Ibn Abbas kata banyak benda ni 7. Ayat Fatihah 7, langit 7, bumi 7, maka aku cenderung pada malam 27. Itu pendapat yang masyhur lah. Di negara orang Arab pun dia orang turun pada malam 27 itu memenuhi masjid. Ya, sekadar untuk perkongsian lah. Pada hari ni saya pun bukan orang yang orang kata tahu banyak benda lah. Cuma orang-orang tanya tu boleh kongsi. Kalau ada beberapa perkara yang boleh dikongsikan, saya pun mohon maaf kalau ada penyampaian kita yang tidak memuaskan hati tuan-tuan. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita semua. Dan juga semoga apa yang saya perkatakan tadi dapat mengubah diri saya sendiri, kerana mulut yang paling dekat dengan telinga saya adalah mulut saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.
Rabbil alamin.